Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda semua yang sudah subscribe channel ini, dan juga kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua karena sudah meluangkan masa untuk menonton video ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Kita boleh buat press record dulu kan? Boleh? Boleh buat kat sini. Boleh buat kat sini tak? Kat sini ya? Sebab ni semua dah oh, dia nak maafkan kan? Dia best kan? Dia nak maafkan kan? Pusing dah tak tahu buat. Farida, kita nak ala situ. Mana ke sini kan? Sini je lah. Tapi dah ikut doang dah. Asal saya tadi. Siapa yang nak bagi sedang? Mana saya punya kopi ni? Tak ada ni apa? Memang ah. Kena depan sikit je. Depan sikit. Ni. Kita ikut je. Jam. Boleh. Asal lah tu. Boleh ke? Semua dia ni? Alright, boleh ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Jadi terima kasih kepada semua media yang hadir pada hari ini. Jadi pada pagi ini kita daripada Forum Kedaulatan Makanan Malaysia, Malaysian Food Sovereignty Forum akan menyerahkan sebuah memorandum berkenaan dengan ratifikasi Trans-Pacific Partnership CPTPP dan dia punya isu tentang kesannya kepada industri pertanian dan juga hak-hak petani lah. Jadi apa yang kita mohon daripada memorandum ni, tujuan dia yang pertamanya adalah untuk supaya kementerian menjalankan penilaian dan kajian yang lebih terperinci terhadap perkara-perkara yang akan kita sebutkan ni lah. Kerana sejak perdebatan berkenaan dengan CPTPP ini keluar tidak ada satu pun statement ataupun pendirian yang dikeluarkan oleh kementerian berkenaan apa dia sebenarnya efek CPTPP ini kepada hak petani dan juga kepada industri ini secara keseluruhan lah. Jadi kita gariskan di sini secara ringkasnya ada 6 perkara. So perkara yang paling utama sekali yang saya rasa tidak boleh dicabar adalah berkenaan dengan hak petani untuk menyimpan, berkongsi dan menjual benih. Jadi cakaplah macam mana pun berkenaan dengan import ekspor kita lagi banyak ke, import kita lagi banyak ke, tetapi mereka yang bercakap berkenaan dengan import ekspor ini tidak ada hak untuk menafikan hak tradisi petani ini untuk berkongsi dan juga menjual benih secara bebas Ini pertama. Ini kerana CPTPP ini mewajibkan kita untuk menyertai Convention UPOV 1991. Jadi UPOV 1991 adalah sebuah convention yang memberi hak monopoli kepada pembiak baka. Bermaksud petani tidak boleh lagi dengan mudah untuk menyimpan, berkongsi dan juga menjual benih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan nelayan. Jadi di dalam
CPTPP ini, secara ringkasnya nelayan dilarang untuk menangkap spesies-spesies ikan yang dikategorikan sebagai endangered, yang berkurangan, yang terlalu banyak ditangkap. Walaupun dia punya objektif dia adalah untuk melindungi alam sekitar, tetapi tidak ada pengecualian yang diberikan kepada nelayan pantai dan nelayan kecil. Sedangkan punca kepada kepupusan ikan ini adalah berkenaan dengan bot-bot tunda dan juga pencemaran alam, dan seterusnya adalah bagaimana CPTPP ini akan meningkatkan kos untuk bertani. Dengan UPOF 1991, kos biji benih akan meningkat. Dalam satu kajian mengatakan hampir 3 kali ganda, dan juga racun ataupun agrokimikal akan mendapat market exclusivity selama 10 tahun. Jadi kita mahukan jawapan berkenaan dengan perkara ini. Begitu juga dengan ubat-ubatan veterina untuk para penternak. Jadi oleh kerana hak harta intelek yang lebih ketat dalam sini menyebabkan harga ubat-ubatan veterina juga akan meningkat. Ini memberi kesan kepada penternak. Dan begitu juga dengan pemasuhan tarif dan cukai import kepada 0%. Yang ini akan menggalakkan lambakan import, dan secara ringkasnya CPTPP juga, walaupun isunya agak teknikal, tapi kita boleh tengok dalam laporan-laporan media, banyak sekali agensi seperti Pharma, Makis mengeluarkan kenyataan bahawa mereka pakai mekanisme SPS, sanitary and phytosanitary, untuk menghalang kemasukan produk import yang berlebihan. Jadi kerisauan kita, mekanisme ini semakin sukar untuk digunakan oleh kerajaan untuk menghalang kemasukan produk-produk yang zero tarifnya, seperti cili dan sebagainya. Jadi apakah mekanisme lain yang akan digunakan pakai oleh agensi ini untuk melindungi petani-petani kita lah. Dan akhir sekali adalah usahawan tempatan dalam sektor pertanian yang semakin mengecil, dan lambakan produk import juga akhirnya akan menjerat pengguna. Walaupun kita mengakui lambakan produk import ini sedikit sebanyak boleh mengurangkan harga, tetapi dalam jangka masa panjang ia tidak membantu kita dalam hal food security keterjaminan makanan. Jadi itu saja. Hari ini memorandum ini disokong oleh 54 pertubuhan yang terdiri daripada organisasi petani, peternak, nelayan, organisasi pengguna, alam sekitar, ekonomi dan keusahawanan, organisasi sosial, hak asasi, kesihatan, keagamaan dan kebudayaan, organisasi penyelidikan dan pembangunan, dan juga parti politik. Itu saja daripada saya. Jika ada yang nak tambah kepada rakan-rakan saya persilakan, beri peluang. Ya, saya nak tambah sikit. Seperti mana yang kita tahu, Kabinet Kerajaan yang dulu telah bersetuju untuk ratifikasi CPTP ini, dan daripada laporan Kementerian MITI, mereka kata ini keputusan Kabinet itu adalah berasaskan satu cost and benefit analysis. Tapi bila kita lihat cost and benefit analysis yang telah boleh didapati di website, di laman web MITI itu, mereka dengan jelasnya terms of reference tidak merangkumi kesan terhadap pertanian dan hak petani. Jadi keterjaminan makanan itu tidak dinilai. Ini adalah satu gap yang sangat-sangat besar. Sebab tu kita hari ini di sini untuk minta kerajaan baru dan kementerian sekarang inilah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Okay, so it's about food security, cost of living. So these are very important policies that will need to be put into place. And CPTPP is an old agreement. It was concluded back in 2015. The original Trans-Pacific Partnership Agreement. So many of the things that they were thinking about that time is 2015. Then one of the limitations dalam MITI punya cost and benefit analysis, they say they assume that things don't change in the world, things don't change in the country for the period 2021 to 2030, itu tempoh masa untuk penilaian mereka. So these are assumptions, is a modelling system, is not the real economy. So there are many gaps. Dan lagi satu, in the cost benefit analysis, mereka katakan they did not look at the impact on pengguna.
So there are many gaps. So we feel that this is too serious. The new government needs to do a really detailed analysis, kementerian by kementerian, agency by agency. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Awang daripada Majlis Tindakan Ekonomi Melayu. Antara perkara yang kita tengahkan bahayanya CPTPP ini adalah ia akan mengurangkan, kerana dia very comprehensive, very intrusive, kan, dia akan mengurangkan ruang dasar Malaysia, jadi negara kita. Jadi kita di dalam satu kedudukan yang kita memerlukan melakukan banyak perkara program dan dasar. Contohnya, apabila kita hari itu menghadapi masalah pembekalan ayam, kan, antara sebabnya adalah kita mengimport bahan-bahan input untuk buat dedak tu, terutamanya jagung, right? Jadi kalau kita tengok banyak perkara-perkara macam kita nak tanam jagung pun, jagung tu tidak boleh dilindungi. Kerana sekarang ni immediately sekarang ni kita akan mula mensifarkan semua tarif-tarif kecuali ada 5-6 perkara, right? Iaitu daging dan ayam hidup, khinzir daging dan hidup, susu dan telur, dan 1-2 perkara lagi. Yang lain semua tak ada. Beras dilindung melalui distributor right? Tapi yang lain tidak. Maknanya semua barang-barang kita akan terbukalah, tidak dilindungi. Jadi banyak dasar-dasar yang kita perlu untuk membangun negara kita, mengatasi masalah-masalah kita akan terkesan. Terima kasih. Sabu sih. Who's this? Terima kasih banyak. Siapa ini? Present ke saya. Okay, simpan dulu. Let them know I've got this. Someone gave me. I don't know who this is. Hello saudara, congratulations. Sekarang ini tak, tapi kita ambil yang ini kena serius. So how are you, sir? Ya, baik. Dulu banyak kan? Masih air. So ini wakil kita daripada forum ke Kabinet Makanan. So saya bagi keterangan. Yang ni memo kita berkenaan dengan CPTPP yang telah diratifikasi oleh kerajaan yang lepas. Tapi walaupun ratifikasi itu dah lama, sebelum ratifikasi dan juga selepas ratifikasi tidak pernah ada apa-apa statement yang kita rasa meyakinkan daripada Kementerian Pertanian berkenaan dengan kesan CPTPP ini kepada keterjaminan makanan dan juga petani itulah. Dia tunggu menteri baru. Dua menteri baru kan? Ini ringkasan je. Paling kuat actually ada 6 perkara lah yang kita gariskan dekat sini lah. Ambil gambar dulu boleh? Okay. Jadi perkara yang utama YB adalah berkenaan dengan hak petani untuk menyimpan, berkongsi dan juga menjual benih. Yang mana perjanjian CPTPP ini sebenarnya dia akan menghalang petani untuk berkongsi dan menjual benih kerana kita dipaksa untuk menyertai Convention of 1991. Kita ada 5 orang wakil untuk bincang. Okay. Yang ni umum dulu setelah. Okay. 5 orang nanti akan. Boleh lebih sikit, kena ada petani yang datang, ada nelayan. Mungkin berjadikan 10 orang. Ini ada baju Boleh 10 orang boleh masuk. Kena ada petani datang, nelayan datang, pengguna datang. 10 orang boleh. 10 orang. Okey, terima kasih. Ini ada sedikit kempen kita berkenaan dengan petani untuk berkongsi dan menyimpan benih. Ini sebenarnya tak masuk akal lagi. Tak masuk akal pasal kita nak kontrol. Benih pun nak kontrol. So benih kita apa dikontrol. Okey, terima kasih. Jadi wakil 10 orang. Okey, terima kasih. Kita pilih kan. Pilih ya. Minta maaf banyak. Bagi masa 10 minit. Okey. Boleh. Boleh ambil satu foto aku. boleh. Dulu foto boleh.
This is yours, this is yours. Not mine. Give it up. Tak jawab. Itu hak mereka. Boleh. So, Wabi. Menteri Amanah dah jadikan aset ke Wadi. Will this be made public? Sudah. Macam mana? Dah. Mana ramai? Ya. Ayolah sikit orang ni. Ini. Dah jumpa dah. Terima kasih. Berapa orang ada bagi 10 je? 10. Okey, itu dia 10 wakil daripada NGO untuk buat perbincangan besok bersama Menteri itu YB Muhammad Sabu. Kita tunggu di bawah saja dulu ya. Terima kasih kepada yang menonton Suara Keadilan pagi ini.
Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.